Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 8, subjek CFT 1063, kumpulan kuliah L2, FTKW UMK. Jadi untuk video ni kami nak bentangkan hasil kerja kami, iaitu e-portfolio. Jadi e-portfolio kami ni kami menggunakan software wix.com. Jadi secara ringkasnya e-portfolio ni kami buat untuk meletakkan semua hasil kerja kami dari awal semester hingga ke akhir semester ini. Jadi dalam homepage ataupun landing page, pengguna boleh melihat nama kumpulan kami, iaitu Cikebum Production, dan video yang kami telah hasilkan pada permulaan ataupun kerja khusus yang pertama pada awal semester. Jadi pengguna boleh melihat video itu terus dalam page tersebut yang direct link ke YouTube. Okey, untuk page yang seterusnya ialah production document. Production document adalah laman yang meletakkan segala hasil kajian kami sepanjang melaksanakan kursus ini. Sebagai contoh, skrip storyboard, e-research, animation, audio dan production process. Bagi bahagian skrip storyboard, kami akan mendetailkan perjalanan kami dari awal menghasilkan video sehingga penghujung. Berikut ialah contoh skrip storyboard kami. Seterusnya, e-research. E-research merupakan kajian tentang laman sesawang maupun website yang menunjukkan segala info yang berbentuk interaktif dengan menggunakan elemen-elemen asas multimedia. Sebagai contoh, laman web SPA, Amazon, Astro Awani dan Astro Gempak. Selanjutnya, yang terdapat dalam production document adalah animasi. Animasi secara ringkasnya merujuk kepada proses menambahkan pergerakan kepada imej statik dengan menggunakan pelbagai kaedah. Animasi juga merujuk kepada set grafik yang dipaparkan dengan pantas dalam bentuk siri bingkai frame atau objek. Berikut adalah contoh animasi yang terdapat dalam produk multimedia seperti advertisement, mobile application, game, website, kiosk application dan sebagainya. Dokumen seterusnya yang akan dilampirkan dalam page ini ialah dokumen audio. Apa itu audio? Audio merupakan salah satu media yang sering digunakan dalam interaksi antara komputer dengan pengguna. Sebagai contoh, audio-audio yang sering kita dengar di mana-mana video sebagai contoh elemen muzik, suara latar dan juga kesan bunyi. Okey, antara kesan kita menggunakan audio adalah audio mampu menimbulkan suasana yang lebih menyerlah. Sebagai contoh, apabila kita menggunakan pelbagai jenis muzik akan menampakkan pelbagai jenis suara latar yang timbul semasa kita membuat sesuatu video. Okey, kesan lain atau fungsi lain ialah audio juga dapat meningkatkan daya tarikan terhadap sesuatu persembahan atau video sekiranya kita lebih mempraktikkan semua jenis audio dalam video. Dan dokumen terakhir yang dilampirkan ialah production process. Production process mempunyai 3 bahagian dan yang first kali ialah pre-production. Okey, pre-production tu ialah menerangkan sesuatu konsep design. Okey, sebagai contoh, kita merancang sesuatu tema. So, kita memerlukan prop-prop yang berkaitan. Okey, production process yang kedua ialah production. Okay, dia berkaitan dengan membentangkan mengenai technical production seperti dalam aspek, sebagai contoh dalam aspek animation, sound, track dan juga audio. Dan production proses yang terakhir ialah post production.
Okey, dekat post-production ni lah kita edit dan juga programming. Segala dokumen yang diletakkan dalam page ini merupakan hasil kerja berkumpulan sepanjang kami menjalani kursus ini. Saya akan menerangkan halaman About Us, iaitu halaman ini adalah halaman yang menceritakan identiti pemilik dan menceritakan perincian mengenai pasukan. Pasukan kami terdiri daripada 5 orang ahli kumpulan. Yang pertama ialah Muhammad Nuraiman bin Razwan, nombor matrik C20A1134. Yang kedua Nur Arifatul Suraya binti Abdul Halim, nombor matrik C20A1222. Yang ketiga Nurul Akmal binti Zaiduddin, nombor matrik C20A1379. Yang keempat Putri Afian Nabila binti Razali Zawi, nombor matrik C20A1392. Dan yang terakhir iaitu Luqman Hafiz bin Dadili, nombor matrik 20A1027. Halaman ini juga terdapat logo ahli kumpulan kami, iaitu yang bernama Cikebung Production. Saya akan terangkan di bahagian konteks. Konteks ini adalah untuk menjaga hubungan dengan pengunjung ataupun para pengguna, di mana sahaja kita berkomunikasi melalui laman web peribadi ataupun perkhidmatan dalam talian. Pengguna akan mencari halaman konteks sebagai alat untuk berkomunikasi dengan kita. Kepentingan halaman konteks. Para pengguna boleh menanyakan soalan dan mereka juga boleh memberi sebarang idea. Konteks ini juga dapat meningkatkan kepuasan para pengguna dengan membantu masalah pengguna, dan ia akan memudahkan para pengguna ataupun pengunjung untuk berhubung dengan kita. Meletakkan halaman konteks juga penting supaya para pengunjung atau pengguna dapat melihat halaman tersebut dan dapat memberi sebarang komen dan boleh menanyakan soalan, dan mereka juga boleh memberikan sebarang idea. Di laman web kami ini, kami telah menyediakan sebuah kotak di sebelah kanan. Kotak itu besar supaya para pengguna dapat melihatnya. Email peribadi juga telah kami sediakan di sebelah kiri. Sekiranya anda malu bertanya di ruangan komen yang kami sediakan, anda boleh email secara peribadi kepada kami. Sekiranya anda berminat untuk mempelajari berkaitan dengan teknologi web, kami berbesar hati untuk membantu anda. Jadi itu saja pembentangan kami atas e-portfolio kami yang telah kami buat. Jadi sekian, terima kasih. I don't know what you heard about me.